Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin dan mati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita membicarakan tentang mengenai tajuk masa hadapan kita ini, waktu mana kita mula dimasukkan ke dalam kubur, dan bagaimana keadaan jenazah kita dan bagaimana keadaan diri kita saat mana hari pertama kita dimasukkan ke alam barzah, yang disebut dengan kita akan berjumpa dengan malaikat Ruman. Adalah yang pertama yang akan mula bertanya kepada diri kita. Yang ni yang kita kena faham. Lepas pada tentatif kitanya ataupun jadual kitanya, bila kita masuk dalam kubur, perkara yang pertama yang akan berlaku yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ni kita dah bicarakan sebelum daripada ini. Kemudian lepas pada itu, lepas pada kita mula kena himpitan kubur ni, kita pun mula kita dalam keadaan yang dibaringkan tersebut, kita nampak di hujung kaki kita ni malaikat Munkar dan Nakir yang menunggu saat untuk nak tanya soalan, menunggu untuk nak membicarakan keadaan pada diri kita, bagaimana kita, waktu mana kita hidup di atas dunia untuk perjalanan di hadapan kita. Kemudian lepas pada tersebut, lepas pada itu akan datang yang disebut dengan, kita dengar bawah telinga kita ni satu suara yang sebut, selamat datang wahai hamba Allah, kamu akan mula hidup di alam ini dan kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada diri kamu. Yang ni dipanggil yang disebut dengan tanah-tanah yang akan mula bercakap pada diri kitanya. Kemudian lepas pada itu kita mula lihat malaikat Ruman datang. Malaikat Ruman inilah yang kita nak bincangkan pada kali ini. Bagaimana keadaan pada waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Abu Hamid menyatakan dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, yang disebut dengan nama kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, bagaimana penyingkapan terhadap ilmu-ilmu akhirat. Cerita dalam kitab ini terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang pertama sekali ditemui mayat ketika mana telah dikebumikan nanti ya Rasulullah? Ibnu Mas'ud tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita akan jumpa bila kita dikebumikan mayat dalam kubur nanti? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Ibnu Mas'ud, tidak ada seorang pun yang bertanyakan kecuali kamu. Setakat ni tak ada lagi lah orang tanya soalan yang macam kamu tanya ni. Kamu ni orang yang pertama yang tanya soalan ini. Pertama sekali dia dipanggil oleh malaikat Ruman. Malaikat Ruman ni yang bertugas menyelidiki keburukan para ahli kubur. Kerja dia nak selidik ahli kubur ni macam mana. Dia akan berkata, wahai hamba Allah, tulislah semua amal kamu. Tulislah semua amal kamu sekarang. Bila dia suruh kita tulis, dalam keadaan kita terbaring baru kena lepas himpitan kubur ni, dalam keadaan demikian kitanya disuruh tulis amalan-amalan kita, amalan yang kita lakukan. Lalu jenazah ni, kita ni akan jawab apa dia? Aku tidak mempunyai tinta dan juga kertas. Aku tak ada kertas, tak ada pen yang nak tulis itu. Malaikat itu lalu berkata lagi, Rasulullah cerita ni, malaikat akan sebut terus, jadikanlah kain kapan kamu sebagai kertas. Kain kapan kamu tu jadi kertas. Kemudian air ludahan kamu itu sebagai tintanya, dakwatnya, dan jari kamu sebagai penanya. Maknanya jari kamu tu sebagai pen pada diri kamu, ataupun tulisan yang kamu nak menulis tadi. Kemudian malaikat itu akan mengoyakkan sepotong kain kapannya. Malaikat ni pun koyak kain kapan kitanya. Lalu pada masa itu dia dapat mengingatkan semua kebaikan dan keburukan dalam masa satu hari saja. Kita nampak terus segala baik kita dan buruk kita, kita mula tulis segala kebaikan dan keburukan kita ini.
Kemudian malaikat tersebut melipatkan potongan kain itu dan menggantungkan pada leher orang itu. Lepas pada itu dah tulis dah semua amalan kita ni, lalu diletakkan, dilipatkan ikatan itu disangkut di tengkuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, masuk firman Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak. Ini ayat yang disebut wa kullu insanin, tiap-tiap di kalangan manusia itu, alzamnahu ta'irahu fi unuqih, kami telah tetapkan amal perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dikalungkan pada tengkuk dia. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan pada hari kiamat nanti kami akan keluarkan padanya sebuah kitab dalam keadaan mansyura, dalam keadaan terdedah dan terperinci yang Allah tulis pada diri dia. Maknanya kita tulis ni sama tak dengan yang tulis ni dengan yang dia bangkit di akhirat nanti. Itu yang diletakkan di tengkuk kita ni. Dia dibaca dalam ayat Quran Karim, cerita tentang ni bagaimana kita dengan malaikat Ruman dalam kubur itu sendiri. Adalah amalnya yang ditetapkan di tengkuk kita ni, yang disebut dengan amalan yang kita kerjakan ini. Pada masa itu dia terkejut dengan kedatangan dua malaikat yang menyoal dalam kubur. Lepas pada tu kita pun mula terkejut. Allah, tengok malaikat tu datang tu, kita mula terkejut tengok keadaan yang malaikat tu datang dalam kuburnya. Kemudian kedua malaikat itu berwarna hitam. Malaikat muka dan nakir ni warna hitam. Datang nak soal pada diri kita ni. Allah, hitam je. Kita tengok. Alah, kita tak payah tengok malaikat lah. Kita tengok orang yang kulit hitam di tempat kita ni pun kita rasa takut. Kan kadang-kadang kalau kita tengok orang yang datang daripada negara-negara lain tu, negara Afrika dan sebagainya, kalau dia kumpul puak-puak dia tu hitam je misal contohnya, kita pun rasa meremang je bulu roma. Tu atas dunia. Baru atas dunia. Kita waktu mana kita tawaf, yang datang sebelah kita ni semua orang kulit hitam. Kena kulit hitam tersebut, kita ni rasa gerun je, rasa takut je pada diri kita. Ni kita rasa demikian dalam diri kita. Kedua malaikat itu warna hitam. Taring mereka menggores bumi. Taring tu, taring yang malaikat muka dan nakir tu tarik sampai ke bumi. Allah tak tahulah besar mananya dia ni. Kemudian Rasulullah cerita lagi, rambutnya sampai ke tanah. Rambut dia tu turun sampai ke tanah. Kita kalau tengok orang yang rambut panjang, hantu raya terus kita ni. Kita jadi rasa demikian. Kita pun rasa takut, rasa bimbang je pada diri kita demikian. Orang yang sampai tahap demikian. Kemudian suaranya bagaikan petir yang dahsyat. Dengar suara dia tu, bunyi tu, kita tergoncang. Macam anak kita kan, bila dengar petir tu, dia terekam pada kita. Dengar petir tu, dipegang kemas-kemas pada kita. Kita pun baca, jangan takutlah, kita suruh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan takut. Kita dengar demikian. Ni kita seorang-seorang nak terekam dengan siapa? Dalam kuburnya, bila dengar suara malaikat muka dan nakir ni, kuat macam petir dengarnya. Kemudian dalam keadaan yang mata mereka laksana kilat yang menyambar. Mata terkelip-kelip tu, mata tu macam kilat yang menyambar. Kemudian sedangkan nafasnya bagaikan angin taufan. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayanglah kita dalam kubur bila kita seorang-seorang, kemudian dalam keadaan tak boleh nak buat apa, dalam keadaan yang kita ketakutan pada kita. Kedua malaikat itu memegang palu besi yang seandainya dikumpulkan seluruh jin dan juga manusia, mereka tidak mampu mengangkatnya. Dan jika dipukul pada gunung yang paling besar, maka gunung itu akan menjadi rata. Sekali pukul je, pom sekali itu gunung tersebut, sebutlah gunung Kinabalu saya contohnya, pom sekali tersebut, pom hancur, jadi rata terus. Sekali je kena pukul. Bayangkan yang nak pukul ni ialah manusia yang dalam keadaan engkar, ataupun manusia yang tak bersedia untuk nak menghadap depan Allah. Jika ada orang yang memandangnya, Rasulullah sebut gambaran malaikat muka dan nakir ni, jika ada orang yang memandangnya, maka orang itu akan gemetar melihat mereka dan berusaha untuk melarikan daripadanya.
Takutnya manusia di saat itu melihat bagaimana malaikat munkar dan nakir ini. Mereka masuk ke dalam hidung mayat. Masuk dalam hidung mayat ni dan menghidupkan mayat tersebut daripada dalam dadanya. Masuk daripada hidung kita ni, gerakkan dada kita. Ni ulama bincang ni. Bila nak disoal tu, yang bahagian-bahagian tertentu je badan kita rasa. Bahagian badan kita ni, dia tidak masuk kata hidup sepenuhnya. Tak. Tapi dia ada bahagian kaki je ke, ataupun bahagian kepala je, yang kita hidup macam kita hidup sekarang. Macam kita hidup sekarang. Nak mula ni soal ni. Ataupun bahagian dada. Dia masuk bahagian dada ni. Kemudian masuk dalam keadaan menghidupkan mayat tersebut daripada dadanya. Maka keadaannya waktu itu macam waktu nazak balik. Rasa macam mana? Macam rasa sakit itu macam waktu nazak. Ana tengok Al-Aqiq ni, wartawan yang buat mogok lapar di Palestin. Wartawan tersebut buat mogok lapar sampai dia meninggal dunia. Syahid dia. Sampai dia buat mogok lapar tu. Bila hari-hari terakhir, hari 60 lebih, tak makan tu, mengelupur dia. Dalam keadaan Allah, dia sakit tu. Ana tengok dia nazak tu, tak sampai hati. Ana tengok dia nak tunjuk yang dia ni betul-betul dia nak pertahankan bumi Palestin. Dia pilih untuk cara jalan itu dengan anak yang kecil, isteri dan sebagainya. Dia seorang yang sampai gugur syahid dia. Dianggap syahid lah, ulama-ulama kata syahid. Kita jangan buat sini mati katak kita. Cuma nak sebutnya dia di Palestin itu satu cara nak menarik perhatian dunia. Supaya apa dia? Supaya nak sebutnya mempertahankan bumi, di bumi Palestin yang sedang dalam keadaan tu dia nazak tu, kita tengok kesian. Tengok tu kesian, dia sakit. Dia bertahan, tak makan, tak minum. Tahan sampai hari 60 lebih meninggal dunia dia. Mereka masuk ke dalam hidung dan menghidupkan mayat tersebut daripada dadanya. Maka keadaan seperti waktu nazak kembali. Masa tu macam nazak kembali, tidak mampu bergerak. Kemudian sedangkan pada masa itu dia mendengar dan juga dia melihat. Nak bergerak tak boleh, tapi mata ni terkelip-kelip memandang. Dia dengar senyap je dalam kubur. Senyap dalam kubur tu, kita boleh nampak keadaan macam mana dalam kubur gelap tersebut. Kita nampak keadaan-keadaan yang sedang berlaku. Baginda meneruskan, Rasulullah sebut, sambung lagi. Dalam hadis ni, hadis yang panjang ni, Rasulullah sebut lagi. Kemudian kedua malaikat itu mendudukkannya dan mula melayannya dengan cara yang kasar. Sandar tepi dinding tu, sandar tepi dinding, meloruk turun. Kain kapan ni? Kemudian di dinding dalam kubur tu, dia rasa bentakan dengan keras. Malaikat bentak dengan keras. Tengking dia dengan keras. Tengking dia tu kita lah. Maksudnya demikian. Kita bayangkan kita kena tengking. Kita ni kan setengah-setengah isteri kan, kena tengking pada suami kecil je kepala. Kita rasa takut je, kena tengking pada suami. Suami tak pernah tengking kita, kecuali suami tengking tiap-tiap hari. Tapi kalau jenis suami tak pernah tengking, tiba-tiba bentak kita sekali tu, kita rasa sakut je terus. Nampak tu pucat tu ketar-ketar dia ni. Ni dia jadi demikian. Ni punca apa dia? Kerana dalam bentakan tu baru suami bentak. Bayang kalau dalam kubur, waktu mana kena bentak tersebut oleh malaikat. Malaikat yang taring dia tu rapat ke bumi. Kemudian rambut dia tu sampai menjurai sampai ke bumi. Rambut dia tu dalam keadaan mengurai tu sampai begitu sekali. Kita rasa Allah takutnya kita ni. Bawa pula dengan tukul, kalau orang jalan bawa tukul diri depan kita. Kejap-kejap angkat tungkul nak pukul muka kita. Kejap-kejap kita rasa ngilu je kita ni. Tu baru tukul halus je. Ni bukan tukul ni. Ni paluan yang kalau sekali hentak, hancur lebur bergunung-gunung ganang tersebut. Sekali je mentak pada kita. Kemudian sehingga tanah kubur bagaikan air yang mengalir mencari lubang. Tanah kubur tu macam zoom gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan tanah kubur kamu tu macam dalam keadaan macam ada yang menyeduk menyeduk turun ke bawah. Maknanya laju je air yang mengalir. Kalaulah turun ke bawah gitu, kalau kita tengok kadang-kadang kan
rancangan TV tu dia buat zoom. Dia zoom sampai ke dalam gitu. Kita pun jadi gaya je rasa takut yang amat sangat bila jatuh dalam gaung yang sebesar itu, seluas itu. Rasulullah gambarkan demikian. Kedua malaikat itu mengajukan tanyaan pada dia. Mula malaikat tanya pada dia, siapa Tuhan kamu? Malaikat tanya, ma rabbuka? Ma rabbuka itu, apakah agama kamu? Wa ma dinuka? Wa ma nabiyuka? Siapa nabi kamu? Wa ma qiblatuka? Siapa kiblat kamu? Di mana kiblat kamu? Jika dia seorang yang diberi yusabbitullahul qaul bisabit, dan kata-kata dia ni tetap. Dia dengar je soalan tersebut, dia jawab terus. Dia di kalangan orang yang tetap kata-kata dia akan jawab. Bila ditanya, maka dia akan menjawab, siapakah kamu berdua? Tanya balik, kamu berdua ni siapa? Berani dia. Kita ni tak berani dah. Kita ni kalau orang yang mukmin, dia akan berani. Kamu siapa? Dia tanya. Siapa yang telah mengutuskan kamu semua? Pertanyaan itu hanya dikemukakan oleh para alim ulama pilihan. Siapa yang berani tengking balik malaikat ni? Ulama-ulama je. Ulama-ulama je yang berani. Kenapa ulama berani? Macam kita kan, kalau kita ni pegawai besar, orang besar dalam jabatan polis, misal contohnya, tiba-tiba polis yang biasa-biasa tahan kita. Polis yang biasa-biasa tahan kita. Bila polis yang biasa-biasa tahan sebut, dia cakap je dengan kita, mana lesen? Kamu mana rotek? Dia tanya demikian. Pegawai besar ni, dia akan tanya balik, kamu bertugas kat mana? Bahagian apa? Yang menyebabkan kawan tu tersentak balik. Sentak, dia akan jadi takut balik. Sama juga dengan alim ulama. Bila alim ulama tanya, kamu siapa? Kamu nak tanya ni, kamu berdua ni siapa? Dia tanya demikian. Dia tanya balik tersebut, malaikat tahu ni orang saleh ni, berani tengking aku. Tak ada orang berani setengking begini. Tak ada lagi ni mesti orang yang dia memang tahu perjalanan yang dia nak lalui. Bila dia tahu, maka kita keberanian kita tu lain. Itu cara dia panggil demikian. Antara kita lah, dia mesti dalam keadaan kita ni macam kita, bila kita bawa benda yang betul, kita bawa barang yang benar, tiba-tiba ada pegawai yang tengking kita, dia kata kita barang tak benar, kita akan tengking balik. Kerana apa dia? Keberanian kita ni datang di atas kebenaran. Demikian juga dalam kubur. Bila dalam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada orang yang berani nak tengking balik para alim ulama, nak tengking balik malaikat ini, kecuali dia alim ulama. Alim ulama yang tengking balik malaikat tadi, ulama pilihan. Maksudnya orang yang Allah jadikan dia kelebihan di sudut ilmu dia dan sebagainya. Ulama-ulama ni siapa? Kita lah. Jangan kita kata, tu ustaz lah tu. Jangan. Kita sendiri, biar kita jadi alim ulama. Biar kita dalam hidup kita ni, berlumba di kalangan kita naik darjat kita. Macam mana nak jadi alim ulama? Mesti pergi Universiti Azhar ke? Tak. Belajar je. Dengan kita belajar ni, Allah angkat darjat kita. Naik lagi darjat kita. Tanda kita menjadi ulama ni bila kita dah mula rasa takut kita dalam mentaati perintah Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut pada aku di kalangan hamba aku ialah yang dinamakan dengan alim ulama. Alim ulama ni kita belajar, dan ulama ni tak semestinya ustaz. Ustaz di kalangan orang perempuan pun boleh jadi ulama. Menjadi orang yang saleh, orang yang hebat yang Allah bagi pada kelebihan di sudut ilmu yang dimiliki dalam hidup mereka. Lantas salah satu daripada malaikat itu bertanya pada orang lain. Malaikat dia ni benar ni, dia benar. Maksudnya berani dia. Beza dengan orang lain. Orang lain ni masuk kecut-kecut je semua. Masuk takut-takut je semua. Tapi dia ni tak. Keberanian dia luar biasa. Ni Rasulullah cerita. Benar. Sudah cukup kita berlaku kasar terhadap dia. Malaikat kata jangan kasar lagi. Dia orang yang saleh ni. Orang yang mengenali dia panggil. Orang yang terkenal. Bila orang terkenal, kita jangan buat sesuatu bahaya, dia panggil demikian. Maknanya kita di atas kebenaran lah. Di atas kebenaran pada diri kita. Kemudian mereka memasang sesuatu seperti sebuah kubah besar di atas kuburnya, dan dibukakan baginya pintu syurga daripada arah kanannya. Kemudian dia diberi hamparan alas tidur
daripada sutera syurga dan bau syurga yang amat harum pada diri seorang tersebut. Bila malaikat kata, bunda. Jangan nanya lagi dia. Dia ni orang yang memang soleh. Dia orang soleh ni. Jangan kasar lagi dengan dia. Dan dia di kalangan orang yang taat pada perintah Allah. Lalu Allah, dia pun jadikan kubah yang besar. Kita pun rasa lapang. Macam kita pergi ke, para hadirin sekalian biasa pergi ke hotel mewah kan. Bila kita masuk di hotel mewah ni, kita masuk hotel mewah tu, awal-awal tempat lobi dia tu luar je, lapang je kita rasa. Termasuk tu kita rasa macam kita masuk tempat yang selesa pada kita. Kubur sama kan? Kubur lebih hebat daripada itu. Bila sampai peringkat kita ni dah boleh jawab dan malaikat pun dah mula mengundur di waktu itu, lalu kubur kita ni jadi lapang, kubah yang besar je, kita pun jadi rasa lapang terus. Dan kita pandang sebelah kanan kita, Allah bukakan tempat kita dalam syurga Allah. Tunjuk tempat kita dalam syurga Allah ini. Bila ditunjukkan tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pun ada hamparan alas daripada sutera, daripada syurga Allah, dan bauan yang amat harum di kawasan tersebut. Doalah pada Allah, mudah-mudahan kita demikian. Kuburnya diberikan angin syurga yang sejuk dan bunga yang semerbak baunya. Bau ni kejap lagi dah kita ni. Masa kita pun tak lama dah. Bau wangi dia panggil. Bau wangi pada di kita ni, nampak tempat dalam bauan yang semerbak, lalu datanglah padanya amal dalam bentuk orang yang paling dicintainya. Datang amalan kita ni nampak dalam bentuk orang yang paling kita sayang. Siapa? Isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ayah kita, adik-beradik kita datang. Maknanya kita ni rasa rindu ke nak balik-balik? Tak ada dah. Tak ada dah, sebab orang yang kita sayang ni ada. Datang amalan-amalan dalam bentuk orang-orang yang kita sayang pada diri kita ni. Kemudian kita bergurau, kita bercakap, kita hidup dengan orang ni. Bila kita dalam keadaan demikian, orang yang kita sayang ni datang dalam bentuk amal tadi, menjadikan gembira dan bercakap-cakap dengannya. Tak adalah kita rasa rindu nak balik, rindu teringat pada anak dan sebagainya. Tak ada lagi dah. Kerinduan kita itu dijadikan dengan amalan-amalan tadi untuk menjadikan diri kita ni sibuk dengan keadaan-keadaan yang sedemikian rupa. Kuburnya dipenuhi dengan cahaya, Rasulullah sebut. Bercahaya cantik je, indah je kawasannya. Sebagaimana kalau kita pergi kadang-kadang kawasan istana kan. Kawasan istana tu penuh dengan cahaya. Kita pergi kawasan-kawasan demikian penuh cahaya, orang tak ada pun. Tak ada pun orang, tapi dia cahaya terang benderang je, suasana. Kita pun rasa seronok, rasa gembira pada diri kita. Maka dan sentiasa berada dalam kesenangan dan kegembiraan sehingga bila tibanya hari kiamat. Sampai bila ni? Sampai hari kiamat. Tak ada lagi perasaan letih, tak ada lagi perasaan rasa sedih, tak ada perasaan-perasaan untuk dunia ini, tetapi yang kita mula hidup di alam yang penuh dengan kegembiraan itu. Kemudian ketika ditanya, bila tiba kiamat? Dia menjawab, tidak ada yang lebih aku suka kecuali tibanya hari kiamat. Ini sampai peringkat demikian. Bila hari kiamat? Aku tak tahulah bila, tapi tak adalah benda yang lebih aku suka. Yang aku tunggu sangat nak masuknya ialah hari kiamat. Sekarang ni baru pra dia panggil, baru pra syurga, baru Allah bagi nikmat-nikmat sikit. Tapi bila berlaku kiamat, masa itulah masa yang paling indah. Ada jemaah yang tanya soalan, dia kata, Ustaz, dia kata, kenapa yang Allah buat kita ni adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur? Tak boleh ke kalau Allah buat lepas pada mati masuk kiamat terus, hari akhirat terus? Ada orang tanya soalan demikian. Bagus juga. Anak nak jawab sikit. Anak sebut begini, kenapa jadi demikian? Kerana Allah nak bagi peluang orang hidup membantu orang yang dah meninggal dunia. Kita ni Allah jadikan tak terus pergi sampai ke akhirat, tak sampai akhirat terus. Allah jadikan yang disebut dengan kubur dahulu. Untunglah kita masuk dalam kubur. Beruntung kita. Kenapa? Bila kita berada dalam kubur, tiba-tiba ada orang hidup ni masih lagi menyayangi kita dan doa untuk kita, minta pada Allah mengubah keadaan diri kita dalam kubur ini, berubah menjadi satu nikmat yang baik. Yang ni yang kita penting. Satu perlu sangat waktu mana kita hidup ini, kita membina seramai mungkin orang-orang yang boleh membantu kita bila kita mati nanti.
Seramai mungkin ni siapa dia? Anak-anak kita, sedekah kita, kemudian ilmu kita yang kita lakukan untuk bekalan lepas pada kita mati. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang cerdik di kalangan kamu ni, mandana nafsah, dia siapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk lepas pada mati dia. Macam mana dia anggap cerdik? Kerana waktu mana kita hidup ni, kita bukan tak ada rumah, ada rumah. Tapi rumah yang paling besar yang kita kena bina, rumah dalam syurga Allah. Ni mesti ada pada diri kita. Bila kita kata, aku ada dah rumah atas dunia, tapi rumah untuk akhirat aku kena buat masjid, aku kena buat rumah anak yatim, aku kena buat sekolah tahfiz. Aku buat ni dengan tujuan bukan untuk nampak di dunia je, tetapi sampai di akhirat nanti ada balik rumah ni. Ni orang yang cerdik ni. Peluang kita, bila kita mati nanti, pahala ni akan hidup untuk dalam kubur kita sebelum kita sampai di hari akhirat. Sebab tu jangan kita rasa sedih, ralat, ataupun kita ramaikan anak angkat. Anak akhir-akhir ni, anak sebut ramaikan kita ni anak angkat. Dengan tujuan apa ramai anak angkat? Dengan tujuan anak angkat ni baca doa untuk diri kita. Bila kita tiada nanti, anak angkat ni biar ramai. Anak-anak angkat pula cari yang soleh-soleh. Jangan cari yang tak soleh pula. Cari yang baik-baik, yang memang dia ada kelebihan yang tersendiri. Anak-anak angkat kita ni macam mana? Pergi sekolah-sekolah tahfiz, cari anak-anak yatim dan sebagainya, jadikan dia ni anak-anak angkat kita. Bila kita jadikan dia ni anak-anak angkat kita, bila kita meninggal dunia, pahala dia ni yang dia buat tadi dapat sampai pada kita. Ataupun anak saudara kita. Anak saudara kita ni jangan putus hubungan. Anak perhati, dalam dunia kita ni, kita terlampau sibuk sampai tak ingat nama anak saudara. Nama anak saudara pun tak ingat. Kenapa tak ingat? Sebab kita kata terlampau sibuk kita mengurus diri kita. Padahal anak saudara kita ni, kalau kita jaga betul-betul anak saudara kita, maka dalam keadaan demikian, anak saudara ni akan baca doa untuk diri kita, untuk memberi kekuatan pada kita. Sayang di kalangan kita tak buat benda demikian. Ataupun orang perempuan yang masih ada lagi susu, cari anak-anak susuan. Ramaikan anak susuan. Anak lebih galakkan demikian. Kalau kita ada lagi susu, maka kita carikan anak susuan. Ramaikan anak susuan. Kenapa anak susuan? Anak susuan ini dia haram kahwin dengan kita. Bila dia haram kahwin dengan kita, kita pula dalam keadaan demikian, anak ni akan baca doa untuk diri kita. Anak susuan. Rasulullah kan anak susuan kepada Halimatus Sa'diyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak susuan kepada Suhaibah Aslamiyah. Ini ibu susuan Rasulullah kan ramai. Anak sebutnya sampai peringkat demikian. Ni kita dalam Islam ni biar ada benda-benda demikian. Kita tak nak jaga body. Nak jaga body. Allah Ustaz, rimaslah, asyik kena menyusu je disebut. Kadang-kadang padahal kita menyusu tu kita dapat pahala yang banyak. Tu cara demikian. Jadi kita bincang dengan suami kita, bincang dengan keluarga kita. Saya nak ramaikan anak susuan dalam hidup ini. Apa boleh dipanggil. Sekarang ni kan banyak ubat-ubat yang boleh keluar susu. Kan ada seorang bidan tu, ada seorang hamba Allah, dia urut tak keluar. Bidan tu ditekan satu urat je. Ditekan satu urat keluar susu. Maknanya gambaran kelebihan yang Allah bagi dalam hidup seorang. Nak tahu nama bidan tu, kena bawa ayam golek 2 ekor lah. Kita akan bagi tahu nanti. Nak sebutnya kadang-kadang kita kan rimas, tak ada susu lah, macam-macam gaya kita. Padahal ni untuk orang yang bijak. Kalau kita bijak, memang kita akan buat benda demikian. Kalau kita tak bijak, kita biarkan. Orang yang tak bijak kan, dia beli kenderaan banyak je, susun je atas rumah dia, di kawasan rumah dia. Kenderaan dalam kubur. Bila dia mati, kenderaan tu dimiliki oleh orang lain. Kan rugi. Ya, kamu boleh beli kenderaan, tak larang. Tapi kamu kena beli kenderaan untuk akhirat sama. Kenderaan untuk akhirat ni penting untuk kita sediakan dalam hidup kita. Kita boleh beli pakaian yang mahal-mahal, kain tudung yang mahal-mahal, jubah yang mahal-mahal. Tapi kita kena ada pakaian untuk akhirat. Pakaian untuk akhirat ni orang yang bijak, dia tengok kat mana pakaian untuk akhirat. Macam mana dia nak dapatkan pakaian untuk akhirat? Beli pakaian untuk orang miskin, dia siapkan untuk orang miskin dan orang susah pakaian tadi, dan dia suruh orang miskin tu pakai pakaian tersebut. Itulah pakaian dia yang dia akan pakai waktu mana di akhirat Allah SWT nanti.
Itu kecerdikan lah, hantar kecerdikan pada diri kita. Makanan sama juga. Jangan kita hanya makan untuk kita je, jangan. Tetapi kita tak bagi makan pada diri kita di akhirat. Macam mana kita nak suruh kita makan di akhirat? Kita beli makanan, kemudian kita hidang pada orang-orang, tetamu-tetamu dan sebagainya. Bila kita menghidang makanan pada tetamu, sebenarnya kita sedang menghidang makanan untuk diri kita di akhirat Allah. Itu yang kita kena faham dalam hidup kita. Jangan pula kita rasa resah bila tetamu datang je, mula kita, alah datang pula tetamu, alah susahlah kita sebut. Susah, kita jadi resah. Bahkan kadang-kadang sebut pada anak tu, bagi tahu pada dia, ibu tak ada dalam rumah. Anak pun keluar, ibu bagi tahu ibu tak ada dalam rumah. Kita sampai peringkat demikian. Padahal kita sebenarnya bila kita melayan tetamu datang, jangan kita rasa resah. Bahkan kita kena rasa gembira. Kenapa? Kita sedang menghidangkan untuk diri kita di akhirat Allah nanti. Ini benda-benda yang kita kena faham. Sama juga dengan orang datang ke rumah kita. Kita jadi ralat. Adik ipar kita datang. Kadang-kadang waris-warah kita yang datang daripada kampung ni, bila datang je kita kata, alah susahnya orang datang. Padahal kedatangan mereka itu memudahkan kita masuk dalam syurga Allah. Kita jadi ralat. Pelik kan? Patutnya kita jangan galak lah. Ni datang orang kampung ni susah ni. Habislah bunga-bunga kita ni. Habislah barang-barang. Nanti dia sangkut kain tuala atas bunga kita ni. Dia sebut demikian. Nanti dia mula tak rasa yang bagaimana rasa nikmatnya pada diri dia yang kedatangan tetamu tadi. Padahal kita jadi galat. Jangan, kita kena ramaikan untuk dapat pahala pada diri kita ni. Dan jangan berkira dengan anak-anak saudara kita. Jangan berkira dengan mereka. Mereka duduk rumah kita, katakanlah anak saudara kita yang datang duduk rumah kita. Ada setengah-setengah orang dia siap minta cas lagi, bayar 200 sebulan. Kadang-kadang demikian. Anak-anak saudara kita pun nak menumpang belajar, nak menumpang duduk ni, akhir bayar 200 sebulan. Tak patut langsung kita. Padahal kita patutnya kita rasa syukur, alhamdulillah anak saudara datang duduk dengan kita. Bila anak saudara kita datang duduk dengan kita, cuma kita atur je. Kita jangan kita sebut rimas pula. Rimas lah nanti susah itu susah ini, tak. Kita atur. Kena jaga aurat, kena jaga batasan. Semua ni jalan mudah untuk kita masuk dalam syurga Allah. Allah datangkan sampai ke dalam rumah tangga kita untuk memudahkan kita masuk dalam syurga Allah. Tapi kita tak nampak jalan demikian. Orang yang cerdik, orang yang dinampak keadaan-keadaan yang berlaku dalam hidup mereka. Darjat di bawah mukmin tersebut adalah mukmin yang banyak amalnya. Darjat kedudukan kita. Kemudian duduk bawah sikit. Orang yang tinggi sikit, dia akan nampak akhirat. Segala benda yang dia buat akhirat. Yang bawah sikit, kurangnya amal yang dilakukan. Sedangkan dia tidak termasuk di kalangan ahli ilmu. Ada juga orang yang beramal, tapi dia tak ada ilmu. Dia buat je. Baik je dia. Kan ada kan orang yang melayan tetamu. Dalam keadaan dia layan tetamu tu, bukannya dia belajar pun. Tapi dianya memang peribadi dia tak reti nak marah pada orang. Tak pandai nak tengking orang. Tak reti. Ada orang yang dia demikian. Ada orang ni kan, dia sebut, saya Ustaz memang tak reti pun nak singgung hati orang. Saya rasa galat kalau saya nak sakitkan hati orang. Ada orang yang memang dia reti pakar untuk menyakit hati orang. Dia nak menyakitkan hati orang, dia straight forward je. Tak ada benda yang dia nak tangguh-tangguh, tak ada. Dia cakap direct je. Orang tu berubah muka ke tak berubah muka, yang penting aku boleh sound dia, aku lega. Ada orang demikian. Ada orang yang dia tak pandai. Saya tak pandai Ustaz. Orang buat khianat pada saya pun saya tak reti, saya nak balas balik. Pun ada yang jenis demikian. Kenapa demikian? Kerana berdasar pada ilmu keadaan pada seorang itu. Dan tidak tahu banyak tentang rahsia dunia malakut. Ni orang yang saya kategorikan orang yang duduk di kampung-kampung yang tak belajar. Duduk menung je. RTM, rehat tunggu mati panggil. Yang dia panggil tunggu je saat demikian. Dia kalau kita tanya makcik mati nanti, mati je lah. Kalau mati nanti pakcik, tak apa, kita mati orang timbuh-timbuh kita habis lah. Dia tak tahu tentang alam malakut. Tak ada, ramai orang yang sebegini. Tapi bila sampai waktu semayang, dia semayang. Bila waktu mana puasa Ramadan, dia puasa. Tapi kalau kita tanya, mana dalil puasa Ramadan ni?
Tak tahulah. Tapi belajar je, orang suruh puasa, kita puasa je. Ni dipanggil demikian. Golongan yang lebih rendah sikit. Kedudukan di kalangan ini. Maka amalnya akan masuk kepadanya setelah kedatangan malaikat Ruman lagi. Malaikat Ruman tu amalnya akan datang padanya dalam rupa seorang yang amat tampan, harum baunya dan amat elok pakaiannya. Lalu dia berkata, adakah kamu mengenali aku? Kamu kenal tak aku? Dia jawab, siapa kamu yang telah dianugerahkan oleh Allah bagiku? Orang yang jenis macam ni, orang yang jenis level kedua dipanggil. Level kedua ni, dia kata, kamu ni siapa ni, cantik-cantik ni, tak pernah belajar pun, tak ada orang bagi tahu pun dulu. Senang. Maknanya pada diri dia, dia menjawab, aku adalah amal soleh kamu. Aku ni amal soleh kamu, yang kamu dahulukan layan orang. Kamu ni dulu jaga tertibnya kamu atas dunia dahulu. Kamu tak belajar pun, tapi sopan dalam hidup, santun dalam tutur bicaranya. Maknanya dalam hidup dia. Oleh kerana itu, kamu jangan sedih dan takut, kerana sebentar lagi akan datang kepada kamu malaikat Munkar dan Nakir yang akan tanya pada kamu. Kamu jangan bingung di saat itu. Malaikat Ruman akan sebut oleh dia, kamu jangan bingung, jangan takut. Kerana apa dia? Kerana kamu akan ditanya sebentar lagi. Kemudian dia lalu mengajarkan jawapan pada mukmin tersebut. Malaikat Ruman ni ajar. Sekejap lagi malaikat akan tanya, ma rabbuka? Kamu jawab, Allahu Rabbi. Ni dia akan ajar. Ini disebut dalam hadis ni, cerita benda demikian. Tentang malaikat tu ajar. Tidak lama kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir membentak dia. Membentak. Orang kampung kan, bila kena bentak, terkejut dia, tergamam dia, dan menyuruh duduk bersandar serta mengajukan pertanyaan yang pertama pada dia. Siapa Tuhan kamu? Tanya pada dia. Dia menjawab, Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku. Sama je dijawab kan. Maknanya apa dia? Dia tak belajar pun, tak sempat nak belajar. Tapi hidup dia dengan soleh. Hidup dia dalam keadaan yang, kan kita berjumpa dengan orang-orang sebegini. Orang-orang yang hidup dalam keadaan dia tak sempat, tak tahu pun, tapi dia buat je benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Ni zaman-zaman dahulu ni kita berjumpa ni orang-orang yang soleh sebegini. Makcik-makcik, pakcik-pakcik yang lembut je. Kita datang ke rumah dia tu, sampai je dia sibuk panggil orang. Buat air tu, siapkan air dia sebut. Siapkan air, ada tetamu ni datang. Yang anak-anak dia pun buat air. Lepas tu dah keluarkan air, hidang air. Air je. Tak ada makanan-makanan ke? Dia tanya. Dia tanya balik. Keluarkan biskut-biskut tu, dia sebut demikian. Dia belajar ke? Tak belajar pun. Tetapi datang daripada mana? Daripada peribadi santun dia tadi, menyebabkan dia hidup dalam keadaan sopan dalam hidupnya. Cara demikian. Ni orang-orang yang Allah digambarkan oleh Rasulullah. Macam mana keadaan bila kematian dia. Jadi kita harap supaya arwah ayah kita, arwah mak kita ni jadi macam ni lah. Walaupun dia tak sempat belajar macam kita, tetapi keadaan dia ni keadaan yang sebegini yang Allah kurniakan padanya. Dia menjawab, Tuhanku ialah Allah, Nabiku Muhammad. Dia jawab, Nabi saya Muhammad. Kemudian imam saya Al-Quran, kiblat saya Kaabah, bapa saya Ibrahim, dan agama saya adalah agamanya adalah agama saya. Dia menjawab dengan lancar. Kedua malaikat itu lalu berkata pada dia, kamu benar. Dia sebut, kamu benar. Kamu tak tahu alam malakut, tapi kamu benar. Kamu benar dalam hidup kamu. Mereka lalu melakukan seperti yang dikemukakan hadis tadi. Malaikat ni akan mula ubah, jadi kubah dia jadi besar, kubur dia berubah menjadi warna hijau cantik, kemudian mula dihamparkan dengan hamparan sutera yang indah. Kemudian dalam keadaan yang dianya mula ditunjukkan tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali ungkapan yang mengatakan bahawa mereka membukanya pintu neraka sehingga dia dapat melihat isi neraka yang dipenuhi dengan ular, kala jengking, rantai dan belenggu, air yang amat panas dan kesemua kesusahan. Dia juga melihat nanah yang bercampur dengan darah dan buah zakum makanan ahli neraka, sehingga dia menjerit. Orang ni menjerit, tengok suasana neraka tu, dia jadi takut menjerit tersebut. Lantas kedua malaikat tersebut berkata padanya, tidak ada ke atas kamu keburukan. Kamu jangan takut, bukan kamu kena tu, cuma Allah nak tunjuk je pada kamu. Macam inilah kesan asalnya patutnya kamu berada.
Tetapi oleh kerana kesalehan kamu, kebaikan kamu, ataupun dalam hidup kamu ni kamu jaga syariat, walaupun kamu tak belajar, walaupun kamu tak tahu ilmu malakut, tetapi kamu hidup dalam keadaan jaga ini, inilah tempat kamu. Lalu menukarkan tempat neraka dengan sebuah tempat di syurga ini. Tidurlah kamu dengan nyenyak di saat ini. Anda tengok orang macam ni, orang-orang di kampung saya. Di kampung kan, makcik-makcik, pakcik-pakcik pagi-pagi tu, subuh-subuh jalan turun daripada rumah. Kita tengok jalan turun daripada rumah tu ke mana? Ke masjid tu pun. Siap dengan kain-kain semayang. Kadang-kadang ada makcik-makcik yang melilau je mata dia nak melintas jalan. Nak pergi ke mana? Ke masjid. Subuh-subuh lagi nak pergi masjid, duduk kat kampung. Dia duduk kat kampung ya. Tapi amal soleh jagalah. Bila je dekat dengan pukul 12.30 dah bersiap dah untuk zuhur. 12.30 nak bersiap dah untuk zuhur pada diri dia. Kemudian asar sama juga. Maknanya hidup dia dalam keadaan yang sebegini. Ni ataupun yang duduk di pondok-pondok. Yang pondok-pondok tu dia sempat belajar juga. Tapi yang duduk kat kampung-kampung yang tak belajar, duduk je. Tapi dia buat amal soleh dalam hidup mereka ini. Kemudian tidak ada keburukan pada kamu. Kemudian tidurlah kamu dengan nyenyak. Kedua malaikat itu lalu menutup pintu neraka dan tidak diketahui sudah berapa bulan, tahun dan abad yang dilalui saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Di antara manusia ada yang dipalingkan ketika mana ditanya. Yang ni yang kita takut. Tadi level yang kedua, ni level yang ketiga. Kedudukan yang tiga. Di antara manusia ada yang paling ketika mana ditanya, jika keyakinan dia berbeza. Bila masuk dalam kubur, maka dia tidak dapat berkata-kata. Masuk tu terkelu, terkejut. Allah disebut. Tengok je dalam kubur tu, tak terkata dia. Kenapalah begini. Ni yang tak belajar, yang tak buat amal soleh. Tak ada ilmu dan tak ada amal soleh yang dia buat. Dia buat relax. Dia duduk kat kampung, dah lah tak belajar. Kemudian dalam keadaan yang masjid pun tak pergi. Kemudian mendengar kuliah pun tidak. Kemudian dia pula amal sembahyang Jumaat pun jarang-jarang. Kemudian bila nampak di masjid, bila raya je nampak. Bila raya je nampak. Kemudian tu pun sebab semua orang pergi sembahyang raya. Kalau orang tak pergi sembahyang raya, dengan dia pun tak pergi sembahyang raya. Tiada orang yang jenis demikian. Ataupun yang berada di bandar. Yang berada di bandar ni, dia dalam keadaan yang dia tak belajar. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Tak tahu apa. Tahu mati, pom mati. Semayang pun tidak. Tapi dia dalam rumah dia dengan keluarga dia. Hidup dia dengan keluarga dia je. Tak campur dengan masyarakat ramai. Tak tahu pun. Orang tanya masjid kat mana? Masjid kat mana ya dia sebut? Tak tahu masjid. Kalau kita pergi tumpang rumah dia, tumpang nak semayang, kita tanya kiblat ke mana? Kiblat kat mana? Oh, kiblat. Dia kata sedikit ke depan. Ke depan. Kita tanya anak dia pula, kiblat kat mana? Ke belakang. Dia jadi demikian. Tanya isteri dia pula, sebelah kanan. Maknanya sah tak semayang ni. Keluarga ni memang keluarga yang tak jaga syariat dalam keluarga mereka. Kemudian meninggal dunia keadaan demikian. Lalu maka dia tidak dapat berkata Tuhanku Allah ataupun kata-kata lain. Oleh kerana itu kedua malaikat memukulnya dengan satu kali. Mula pukul sekali, pukulan sehingga api menyala daripada dalam kuburnya. Sekali tersebut, keluar api. Keluar api terus. Sekali kena pada diri. Kadang-kadang api itu padam dalam beberapa hari baru terpadam. Berapa lama lah tak tahu. Nak dibaik Rasulullah cerita ni. Kemudian menyala lagi, keluar lagi api. Keadaan terus menerus hingga akhir dunia. Kalau para hadirin sekalian rajin melayari internet, cuba search sekali pemuda mati di Oman. Pemuda yang mati di Oman tu, dia baru meninggal dunia 3 jam. Dia meninggal dunia tu dalam YouTube pun ada. Pemuda tersebut yang dianya baru meninggal dunia 3 jam. Tapi sebelum daripada ni dia buat maksiat, dia jahat, dia macam-macam kali, tak semayang dan sebagainya. Keluarga dia tahu. Bila dia meninggal dunia, keluarga dia ni tak puas hati cara dia meninggal dunia, muda lagi. Jadi keluarga dia minta dengan mahkamah, dapatkan kebenaran mahkamah, gali balik. Baru 3 jam gali balik. Gali tu mata dia terbeliak.
Kemudian rambut dia tu jadi putih. Rambut tu hitam, rambut tu jadi putih. Muka dia pucat mengerikan. Tengok, kemudian keluar darah. Keluar darah baru 3 jam. Baru 3 jam dikebumikan. Dia para hadirin sekalian boleh tengok gambar tersebut dan menjadi intibar pada para alim ulama. Jadikan ni satu contoh bagaimana keadaan yang sedang berlaku pada diri dia. Tetapi mata dia tu menggambarkan sesuatu yang menakutkan yang sedang dilalui. Mata dia celik. Mata dalam keadaan celik tapi ada sengit sikit mata ni. Mulut ni keluar darah. Darah tu tak berhenti keluar darah. Padahal bila waktu mana dia meninggal dunia, tak ada apa-apa pun. Rambut dia cantik, kemudian dalam keadaan yang nampak biasa je. 3 jam lepas pada itu digali balik, berubah dalam keadaan mayat ini. Ni contoh-contoh lah bagaimana Allah jadikan. Ada yang kena pada jasad dan ada yang kena pada roh saja. Tu kita jangan pula lepas pada ni semua nak gali mayat. Kenapa nak tengok macam mana dalam kubur? Tak. Ada yang kena pada jasad dan ada yang dikenakan pada roh dia saja yang kena ni. Kemudian menyala lagi dan terus menerus hingga akhir dunia. Kemudian ada golongan manusia yang sukar dan susah untuk berkata Islam agamaku. Kerana hidup sentiasa dibayangi oleh keraguan. Hidup atas dunia ni ragu je. Ya ke Islam? Ya ke Islam? Dalam hidup dia tak percaya dalam Islam. Ni anak-anak sebut ni orang yang buat dosa dalam bidang politik dia panggil. Orang yang terlibat dengan politik, ramai orang yang buat dosa dalam bab keraguan beragama. Jangan ingat kita masuk dalam politik tak ada terlibat dosa pahala, tak. Dalam politik ada dosa pahala. Siapa yang terlibat dengan politik maknanya dia terlibat dengan pegangan. Dia pegang ke arah mana? Dalam bidang apa yang dia pegang? Dia berintimak dengan apa? Masuk parti politik ni, kita masuk dalam parti politik, jangan kita ingat alah sama je ustaz dengan parti-parti lain. Kita ni, kita kata saya tak nak politik lah ustaz, saya duduk saya jadi DAP lah, duduk atas pagar dia panggil. DAP kan, duduk atas pagar. Dia panggil demikian, biar tercucuk punggung dia panggil. Nak sebutnya kita tak payah masuk mana-mana. Ada dosa ke, ada pahala ke? Ada. Jangan kita kata saya tak melahi mana-mana ustaz. Ada dosa, ada pahala? Ada. Ada. Tak percaya cuba mati tak percaya. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni tak ada ruang yang tak ada dosa dan pahala. Termasuk dalam politik. Bila kita berpolitik, dia terlibat dengan akidah, terlibat dengan pegangan. Pegangan kita ke arah mana? Kalau kita berpegang dengan komunis, kita akan masuk parti komunis. Masuk parti politik. Jangan kita ingat masuk parti politik, parti macam parti Tupperware begitu je, tak. Jadi kita duduk dalam parti politik ni ada dosa pahala. Orang ni pegang pahaman pragmatis. Ni pahaman apa dia? Sekularis. Ni pahaman apa dia? Pahaman dalam politik ni, dia berada dalam pahaman-pahaman dia. Itu cara demikian. Jadi waktu itulah kita dibayangi keraguan. Hidup atas dunia ni ragu-ragu. Saya tak percaya pada Islam. Habis percaya pada apa? Islam liberal saya percaya. Saya tak percaya pada Islam yang sebenar. Tapi saya yakin dengan Islam liberal. Akhirnya lahir macam Aminah Wadud. Yang Aminah Wadud kan, orang perempuan boleh jadi tok imam. Yang ni lah Islam liberal. Boleh salam, laki perempuan salam semua. Ni pahaman Islam liberal. Agama ni semua sama. Agama ni semua sama, menuju kepada syurga semua. Kita kata kalau agama semua sama, maknanya tak betul lah ayat lakum dinukum waliyadi. Ni ramai kan orang kita, bila diingat ke benda yang biasa-biasa saja perkara demikian. Siapa tak faham tu kena bawa ayam golek 2 ekor dia. Nak sebut cerita tentang mengenai keraguan dalam beragama. Ragu tak? Ya, ragu. Ragu ni datang pada kita. Oh macam ni rupa-rupanya. Oh macam ni. Ada orang kata, dia kata kita masuk parti ni di akhirat nanti Allah tak tanya masuk parti ni ke dan sebagainya. Ya, Allah tak tanya, tapi pegangan kamu apa dia? Pegangan kamu tu melayakkan kamu masuk syurga ke tak masuk syurga? Pegangan dalam hidup kita, dia terlibat dengan akidah. Terlibat dengan akidah. Bila terlibat dengan akidah, kita terlibat dengan pegangan. Itu yang kita kena faham dalam diri kita. Ada juga yang mendapat bencana sehingga dia dipukul dengan pukulan, dengan sekali pukul. Bila dia kena sekali pukulan, maka api menyala dalam kuburnya seperti keadaan mayat yang pertama yang disebut tadi. Ada pula yang sukar berkata Al-Quran imami.
Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, imam kamu apa dia? Nak sebut dia. Nak sebut Al-Quran tu tak boleh. Kenapa tak boleh sebut Al-Quran? Kerana dahulu dia hanya membacanya, tetapi tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya. Baca Quran. Yang baca, boleh baca lah tu Quran. Yang tak boleh baca, nak sebut Al-Quran macam mana? Malaikat tanya, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. WhatsApp boleh, WhatsApp boleh. Quran kamu apa dia? Imam kamu apa dia? WhatsApp dia. WhatsApp. Nak tidur, baca WhatsApp. Bangun tidur, baca WhatsApp sekarang. Nak makan, baca WhatsApp. Hidup dengan WhatsApp je. Maknanya apa dia? WhatsApp tu jadi besar pada diri kami. Dalam hidup kita kan, orang kita tidur dengan handphone sekarang. Bangun tidur tu celik-celik cari handphone terus. Kenapa jadi demikian? Kerana kita terlalu mengimami, nak tahu sangat apa benda dalam hidup. Kadang-kadang kita perhatikan dalam hidup kita sampai peringkat, kalau tertinggal handphone, rela balik. Tertinggal handphone kan, mana balik. Kenapa ni? Tertinggal handphone. Tertinggal Quran, ada nak balik. Tertinggal Quran, mana kita balik? Biarlah, tak apalah. Quran ada kat masjid, ada dia sebut. Quran ada. Dia kata, bila-bila masa hafal dah Quran, dah ingat dah qul huwallah kan, dia sebut. Dah hafal dalam diri dia. Macam mana dia nak jawab dalam kubur nanti? Apatah lagi mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Kita kan tak sempat nak belajar tafsir Quran. Tafsir Quran tu, anak sebut, kalau ayah-ayah dan ibu-ibu ada kesempatan, orang lelaki ni 2 surah, dia mesti belajar belum dia meninggal dunia. 2 surah ni apa dia? Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Cukup dah, 2 surah ni pun terlentang dah orang lelaki. Nak habiskan 2 surah ini. 2 surah. Orang perempuan 3 surah. Selagi mana tak habis 3 surah ni, jangan mati. Maknanya usaha jangan bagi mati. Surah apa dia? Surah yang pertama surah An-Nisa, yang kedua surah An-Nur, dan yang ketiga surah Al-Ahzab. 3 surah ni kita belajar. Dan ana sedang tafsirkan surah An-Nisa dekat masjid Al-Mu'minun setiap petang Selasa tu kan. Ni belajar start daripada surah An-Nur, ana dah hajar dah sebut dah. Kemudian surah An-Nisa kita dah sebut dah. Sekarang ni surah An-Nisa. Nak habiskan surah An-Nisa ni sendiri. Tu pun baca 2 ayat, 3 ayat habis. 2-3 ayat je. Nak suruh cepat faham pada diri kita. Tu pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Nak sebutnya gambaran belajarnya pada diri kita, nak suruh kita ni boleh faham terhadap Al-Quran Karim. Apa lagi melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, sehingga dia mendapat layanan yang menyedihkan seperti orang tadi. Ini kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita sambung kerana panjang lagi amalan-amalan keadaan manusia waktu mana dalam kubur nanti, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, lupa nak sebut. Ada kelapangan dan kekosongan lagi untuk siapa yang nak pergi bersama dengan anak ke Turki. Ada lagi kekosongan. Jadi jemaah-jemaah yang bercadang nak pergi ziarah ke Turki bersama dengan anak pada 8 hari bulan 3 nanti, insya-Allah. 8 hari bulan 3 boleh berhubung direct lah. Kejap lagi ambil pamphlet lah. Siapa yang nak pergi tu ambil pamphlet. Anak terlupa nak ambil pamphlet tadi. Pergi selama lebih kurang balik 16 hari bulan. Pergi tu belajar tentang kita pergi sambil belajar sambil berehat lah. Kos dalam 6,200 selama 3 tempat pergi. Tempat yang tak pernah, jarang orang Melayu kita pergilah, Edirne ni tempat di Istanbul, Edirne dan juga Bursa ni biasa orang Melayu kita pergi, tapi Edirne ni tempat lahir Muhammad Al-Fatih. Jadi siapa-siapa yang nak pergi tu, yang dah pergi ke Mekah, pergi dah tempat lain, jomlah kita pergi bersama. Pergi mati menyesal, kita menyesal kenapa tak sempat nak pergi dahulu disebut. Kemudian kalau kita ada peluang lah. Yang keduanya, hari ni anak nak sebut, kalau siapa yang nak tanggung ataupun nak taja pelajar anak-anak yatim yang susah ni, yang belajar di Pahang, anak-anak tahfiz yang di Pahang, nanti kejap lagi jumpa dengan Ustaz Nik Burhanuddin.
pengetua sekolah yang kita baru buka di Pahang ni. Ada lebih kurang 40 orang pelajar yang belajar di sana, di tepi sungai. Sungai itu sebesar ni je, besar ni, dan sungai itu jernih air dia. Kalau tak hujan jernih lah, air cetek je. Dan di bawah tu batu-batu sikit, ada banyak ikan-ikan, ikan kelah dan ikan-ikan kampung ni dan sebagainya, banyak di kawasan tersebut. Kalau jemaah yang ada kelapangan, ada masa, bolehlah datang ziarah di tempat tersebut. Kita mengalu-alukan. Dan kalau jemaah yang nak wakaf, anda sedang buka tanah tersebut untuk diwakafkan sebanyak lebih kurang 101 kaki persegi. 100 kaki persegi. Kalau siapa yang nak niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan nak dapatkan pahala berkekalan, ini tempat yang sesuai lah untuk diwakafkan tempat tersebut, insyaAllah. Kemudian siapa yang nak madu tu pun ada kat luar nanti. Madu, kemudian ada madu habatus sauda tu ada dah kat luar nanti. Farhan sekarang boleh dapatkan. Buat amalan lah dalam keluarga kita. Ya, satu jemaah je. Ada tapi duduk kat Turki lah. Kemudian kita baca doa ni, insyaAllah kita baca doa jemaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shrah sudura Matthew Carlos Daigli. Allahumma shrah sudurahu. Allahumma yassir lahu umurahu. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, khususan ila Zamri Muhammad Hashim wa khususan ila Muhammad Anas bin Muhammad Bait. Allahumma shfi mardah. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardah Abdul Rahim bin Zain. Allahumma shfi mardah. Allahumma shfi mardah. Allahumma shfi mardah adik Nora Nisah binti Hamzah. Allahumma shfi mardaha. Allahumma shfi mardahum. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.